Hai anak-anak, apa khabar anak-anak hari ini? Baiklah, bertemu lagi kita dalam kelas maya RBT bersama Cikgu Syah. Sebelum itu, jangan lupa like dan share video ini dan subscribe di channel Cikgu Syah ya. Untuk video kali ini, anak-anak akan terus didedahkan dalam unit 2 di dalam teknologi pertanian, di mana anak-anak akan terus didedahkan dengan beberapa teknik penanaman secara hidroponik. Sebenarnya, untuk pengetahuan anak-anak, terdapat pelbagai teknik penanaman secara hidroponik yang dilakukan pada masa kini. Namun, untuk anak-anak di tahun 6, anak-anak hanya perlu mengetahui 3 teknik asas kepada tanaman secara hidroponik ini. Nak tahu apakah 3 teknik asas tersebut? Jom kita lihat lagi. Anak-anak tahukah apa nama kepada 3 teknik tersebut? Tak tahu? Alright. Biar cikgu terangkan pada anak-anak. Yang pertamanya dipanggil sebagai teknik hidroponik takung. Yang keduanya teknik hidroponik nutrien cetek. Dan yang ketiganya teknik hidroponik nutrien dalam. Ingat, teknik hidroponik takung, teknik hidroponik nutrien cetek dan teknik hidroponik nutrien dalam. Jadi apakah kegunaan ketiga-tiga teknik ini? Alright. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Jom. Okey, baiklah anak-anak. Untuk teknik pertama yang akan cikgu sharekan dengan anak-anak hari ini ialah dinamakan sebagai teknik hidroponik takung. Teknik hidroponik takung ni adalah merupakan satu teknik hidroponik penanaman yang paling basic lah. Untuk anak-anak yang baru belajar untuk mengenali apa itu hidroponik, maka dengan teknik hidroponik takung lah antara cara yang sesuai untuk anak-anak pelajari. Di mana yang pertamanya, kalau kita tengok kat sini, tanaman secara hidroponik takung ni hanya memerlukan penutup takung dan juga bekas takung air ni. Okey, ini kita panggil sebagai bekas takung air. Jadi apa yang berlaku kat sini, kalau kita nampak pokok ni ditanam dalam bakul. Okey, bakul ni berada, paras air dia berada betul-betul dekat dengan akar pokok tersebut. Okey, so itulah disebabkan dinamakan sebagai teknik hidroponik takung. Alright, sebenarnya ciri-ciri teknik hidroponik takung ni sebenarnya dia hendaklah tidak telus cahaya, tidak serap panas dan tidak berkarat. Jadi maksud dia tak boleh kena cahaya matahari. So kalau teknik hidroponik takung ni kita letak dalam rumah pun is okay, tak ada masalah, sebab dia tak nak kena cahaya matahari yang banyak sangat. Alright. Okey, lagi satu teknik hidroponik takung ni, penutup takung ni pun menggunakan apa? Menggunakan polystyrene. Okey, dia tak boleh guna bahan-bahan yang berkarat. Sebab kalau bahan-bahan berkarat tu dikuatiri akan mengganggu apa? Mengganggu penghasilan air nutrien yang berada dalam ni. Alright. So inilah antara alatan yang digunakan, penutup takung dan takung. Jadi ini ialah alatan-alatan basic yang cikgu rasa untuk anak-anak yang baru nak belajar cara teknik hidroponik ni, ya, inilah teknik hidroponik takung lah yang paling sesuai digunakan. Baiklah, seterusnya kita akan tengok pula apa kelebihan dan kekurangan yang ada berkenaan dengan teknik hidroponik takung ni. Okey, kelebihan yang pertama ialah pemasangan yang mudah, di mana seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kita hanya menggunakan apa? Bekas takung, takung air dan juga bakul, selain daripada biji benih dan juga tisu basah. Right? So selain pada itu, sesuai untuk individu yang baru belajar. Ya, yang macam cikgu cakap juga tadi, ini sesuai untuk individu yang baru belajar, yang baru nak mengenali apa itu hidroponik, apa itu tanaman hidroponik, boleh menggunakan takung air. Okey, selain itu pula untuk kekurangan dia, apa dia yang ada pada kekurangan dia? Okey, kekurangan untuk teknik hidroponik takung ni ialah tidak sesuai untuk tanaman yang luas. Okey, sebab dia tanaman yang basic, dia perlukan bekas takung, jadi tak sesuai untuk tanaman yang luas. Selain itu, tanaman cepat mati jika salah pasang. Okey, jika tak betul cara pemasangan dia, boleh menyebabkan tanaman itu akan cepat mati. Okey, baiklah. Untuk tanaman yang kedua pula, ini ialah dinamakan sebagai teknik hidroponik nutrien cetek. Okey, anak-anak boleh nampak gambar ni kan? Okey, apa yang ada pada gambar ni ialah pertama sekali, sama juga seperti tanaman secara takung juga, dia menggunakan takung
Okey, selain itu dia menggunakan juga dia akan menggunakan salur. Kalau tengok dekat sini dia ada salur keluar, dia ada pump, dia ada tangki nutrien, dia ada aras air dan ada salur masuk. Jadi apa perbezaan yang nampak di sini berbanding dengan teknik hidroponik takung tadi? Perbezaan yang kita nampak dekat sini ialah dia menggunakan pump. Okey, apa function pump ni? Untuk menyedut dan mengeluarkan semula air. Okey, kalau nak tengok dekat sini, nampak dia sedut air yang sedia ada daripada bawah ni, disedut air dan dimasukkan semula ke dalam bekas takung ni. Nampak penutup takung ni bekas ni tadi ni, dan dia keluarkan semula di sini. Okey, so kalau awak nak perasan, tak macam bekas takung tadi, tak macam teknik hidroponik takung tadi, di mana akar-akar dia ni, kalau perasan di sini dia hanya letak sedikit, dia di hujung saja cecah pada air tu. Akar-akar ni cecah di hujung saja pada air tu. Okey, that's why kita panggil sebagai teknik nutrien cetek. Right, boleh faham di situ Okey, seterusnya ini contoh teknik hidroponik nutrien cetek. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, kaedahnya sama, air hanya cecah pada akar, pada hujung akar saja, turun ke bawah dan dipam semula naik. Nampak? Right? Okey. Ini secara dekat kita nampak. Okey, air yang dipam. Okey, mungkin pam dia berada di bawah sini. Right? Tapi ini air masuk semula ke sini dan terus jalan. Hanya ujung akar saja yang mencecah air. Right? Okey, ini secara dalam. Kalau kita nampak daripada sisi tepi. Right? Cikgu cuba tunjukkan pada awak sisi tepi macam mana akar itu cecah pada air di hujung saja, bukan tenggelam terus. Okey, seterusnya kita tengok pula apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada teknik hidroponik nutrien cetek ni. Okey, yang pertamanya pertumbuhan pokok yang minimal. Okey, kalau kita buat teknik hidroponik nutrien cetek ni, pokok yang tumbuh pada setiap kali tanaman tu adalah minimal, tak banyak. Okey, tiada pembaziran pengaliran air. Betul. Sebab apa? Sebab dia menggunakan pump dan air yang sama. Pump sedut air yang sama dan mengalirkan semula pun air yang sama juga. Okey. Okey, untuk kekurangan dia pula, pertumbuhan tanaman akan terbantut jika pump rosak. Jika pump tu rosak, apa berlaku? Jadi sistem tanaman hidroponik secara nutrien cetek ni pun tak akan berlaku lah, sebab tak ada pump yang sedut masuk air dan keluarkan air semula. Jadi bila pump rosak, apa yang berlaku? Penanaman tersebut akan terbantut dan mungkin juga boleh mati tanaman tersebut. Akar terlebih tumbuh akan tersumbat. Boleh jadi juga akar terlebih tumbuh. Bila terlebih tumbuh, makin panjang dia akan tersumbat. Okey, tersumbat sebab apa? Sebab sometimes akar yang keluar tu, tumbuh tu, yang panjang tu, dia boleh dia boleh block, dia boleh sekat pengaliran air tersebut. Right? Itu ialah sedikit berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan teknik hidroponik nutrien cetek. Okey, baiklah. Teknik yang terakhir sekali dinamakan sebagai teknik hidroponik nutrien dalam. Okey, kalau anak-anak dapat lihat di sini, okey, teknik hidroponik nutrien dalam ni menggunakan kaedah yang sama sebenarnya, alatannya sama sebenarnya dengan teknik nutrien cetek tadi tu. Cuma kalau kat sini kita nampak apa yang berlaku. Okey, pertama tengok dia ada raga, dia ada juga bekas, dia ada juga pump di sini dan dia juga ada air nutrien. Yang membezakan antara nutrien dalam dan nutrien cetek tadi ialah awak tengok kedalaman air pada nutrien dalam ni, okey, berbeza dengan nutrien cetek tadi. Kalau nutrien cetek tadi, air dia cetek saja, sedikit saja cecah hujung akar saja. Tapi untuk nutrien dalam ni, akar dia tenggelam. Okey, akar dia tenggelam. Jadi akarnya tenggelam. Jadi saluran airnya tetap sama juga, keluar masuk saluran airnya tetap sama juga, cuma akarnya saja yang tenggelam. Right? Okey, ini contoh dia yang cikgu tunjukkan pada awak, akar yang tenggelam tadi tu. Right? Akar yang tenggelam masuk semula ke dalam bekas air ni, dan pump tadi sedut dan masukkan semula air. Okey. Alright. Dan ini cara kaedah dia yang kita nampak lebih dalam lagi lah. Okey, dengan lebih jelas lagi kaedahnya. Tenggelam akar dia. Right? Akar dia tenggelam. Ini pump. Pump yang sedut air, masukkan air semula di bahagian atas ni. Right?
Okey. Ini secara lebih real gambar je cikgu tunjuk. Cikgu carikan gambar, satu gambar contoh di mana pam menyedut air dan masukkan semula air ke dalam. Okey. Alright. So, sekarang kita tengok pula kelebihan dan kekurangan yang ada untuk hidroponik nutrien dalam ni. Okey, pertamanya kelebihan dia penggunaan air dan tenaga lebih efisien. Lebih efisien ni maksudnya apa? Dia menggunakan tenaga air, dia menggunakan air tu tak perlu banyak. Air yang ada dalam tu itulah dikita semula. Begitu juga dengan pekerja, tak perlu banyak pekerja sebab dia dah menggunakan pump tu, air salur masuk dan keluar balik. Right? Keduanya dapat disesuaikan dengan tanaman khusus. Yes, okey, kita boleh sesuaikan dengan tanaman-tanaman yang sepatutnya yang kita nak lah. Tanaman-tanaman khusus saja, tak perlu banyak-banyak tanaman. Right? Kekurangan dia pula apa dia? Pertumbuhan tanaman akan terbantuk jika pam rosak. Sama macam tadi hidroponik nutrien cetek. Okey, akar akan cepat kering jika aliran air tidak konsisten. Ya, ini betul. Akar akan cepat kering. Kenapa akar akan cepat kering? Sebab kalau kita ikut teknik hidroponik nutrien dalam ni, dia perlukan akar tu tenggelam. Betul, tenggelam. Jadi kalau katakan pam tu rosak, jadi air itu tidak konsisten. Jadi kemungkinan bila air itu tidak konsisten, akar akan cepat kering. Okey. Jadi anak-anak, bagaimana sekarang? Sudah faham dan jelas tentang 3 teknik penanaman secara hidroponik? Okey, kita refresh balik. Pertama ialah kita panggil sebagai teknik penanaman hidroponik takung. Kedua, teknik penanaman hidroponik nutrien cetek. Dan yang ketiga, teknik penanaman hidroponik nutrien dalam. Jadi cikgu harap anak-anak setakat ini faham dan jelas apa yang cikgu sampaikan pada kali ini. Baiklah, sehingga berjumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Okey, jangan lupa untuk like dan share video ini serta subscribe di channel Cikgu Syah ya. Terima kasih.